أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Muslimin muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya kita dapat meneruskan pertemuan pada kali ini bagi meneruskan perbincangan kita dalam kitab Aqidatun Najin, dan kita berada pada perbincangan berkenaan dengan hukum mempelajari ilmu usuluddin ataupun hukum mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, yang mana kita telah pun berbincang pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan kewajipan untuk mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin ini secara fardu ain bagi setiap mukallaf, setiap individu yang akil baligh, bagi mengeluarkan mereka daripada keadaan muqallid, iaitu bertaklid, mengikut tanpa dalil, kepada tahqiq. Pada asasnya, dengan keluar daripada taklid dan sampai kepada tahqiq, secara asasnya, pada asas tahqiq, meskipun tidak berupaya untuk menggunakan dalil-dalil, mempertahankan hujah-hujah dalam ilmu tauhidnya itu, maka sudah memadai. Dan demikianlah juga menjadi kewajipan untuk mengajarkan ilmu tauhid, ilmu usuluddin ataupun ilmu akidah ini kepada yang berkeupayaan secara fardu ain dalam sesuatu tempat, dan jika ada seseorang ataupun sudah ada di kalangan masyarakat itu yang mengajarkannya, maka terlepaslah tanggungan fardu ain itu ke atas semua yang dalam rangka kita lihat mengajarnya. Jika ada seorang individu saja, fardu ain ke atas dia. Kalau ramai, maka fardu kifayah, salah seorang yang menjalankan tanggungjawab ini sudah memadai. Jadi itu adalah sebahagian daripada perbincangan kita yang lalu, dan pada kali ini kita akan sambung kata musannif, muallif, pengarang dalam kitab Aqidatun Najin ini di muka surat 6, di bahagian bawah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka dalil ijmali itu yang dapat kebiasaan manusia menetapkan dia seperti gembala kambing dan gembala unta, dan orang dusun adalah mereka itu apabila melihat suatu yang ajaib, Berkata mereka itu, Subhanallah,
siapa yang menjadikan ini, yakni tiada yang menjadikan dia melainkan Allah. Maka mengambil dalil atas yang mengadakan alam ini Allah Ta'ala, seperti ditanya seorang, dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Katanya, dengan tiada dapat maksud kami akan barang yang kami kehendak. Jadi pada pendalilan ataupun dalam perkara yang berkait dengan cara menghasilkan dalil, maka pada kebiasaan, pada orang kebanyakan, disebut sebagai awam, dalam kehidupan seharian, jika sudah dapat memahami perkara yang berlaku itu sebagai satu kejadian yang ditetapkan, ditentukan, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada asasnya sudah mencukupi. Pada asas mencukupi dalam kehidupan harian, seseorang itu tahu bahawa Allah itu wujud. Bagaimana dia tahu? Dalam kehidupan seharian, tengok suatu perkara yang pelik, dia sebut Subhanallah. Itu orang Arab lah, dari sudut pengucapannya. Tapi pada kita pun, dalam rangka kita orang Melayu juga akan melihat bahawa ini mesti ada sesuatu yang lain daripada makhluk. Maka kita tahu ini kejadian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada alamat, ada tanda, ada bukti, ada dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu pada umum manusia ialah apabila kita berkehendak kepada sesuatu, apabila kita nak buat sesuatu, kita usaha, kita buat segala perancangan dan usaha yang sepatutnya, tetapi tidak berjaya, maka berlakulah keadaan yang kita rasa kelemahan yang berlaku kepada diri kita. Maka pada waktu itu, apabila kita lemah dalam sesuatu, maka di sana ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur, yang mengurus, mentadbir di alam ini. Jadi secara asas dalilnya yang peringkatnya mudah, pada kebanyakan manusia ataupun kebanyakan kita, maka kita akan lihat pada perkara-perkara yang dikatakan tidak perlu kepada perbahasan yang secara teorinya yang panjang, tetapi secara pengamatan, secara sekilas pandang, disebut sebagai badahi, ataupun secara sekali kita imbas, maka kita dapati bahawa keadaan ini menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mencipta dan mengaturkan segala-galanya pada kehidupan di alam ini. Jadi pada kedudukan ini adalah suatu yang umum, dan ianya bukanlah suatu yang membebankan untuk setiap orang yang berkeupayaan, berfikir dan ada kemampuan untuk memerhatikan. Jadi itu adalah keadaan ataupun suasana yang menjawab kepada sejauh mana kewajipan untuk mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin ataupun ilmu akidah ini. Baik, seterusnya pengarang meneruskan dengan satu contoh seperti hikayat. Kata Asma'i, keluar aku pada suatu hari daripada masjid jami'. Masjid jami', ini istilah yang mana digunakan. Masjid yang asalnya dulu yang ramai dinamakan, yang diadakan Jumaat disebut sebagai masjid jami'.
keluar daripada masjid jami', yakni masjid tempat orang berhimpun sembahyang Jumaat pada negeri Basrah, iaitu satu qaryah hampir negeri Baghdad di Iraq. Maka ada aku berjalan pada tengah jalan, berjumpa dengan seorang A'rabi, yakni Badui, yang mendiami dusun, menunggang ia di atas unta baginya. Menyangkut ia akan pedang pada bahunya, dan pada tangannya anak panah. Maka memberi salam ia akan daku, serta berkata ia akan daku, siapa kamu? Maka berkata aku daripada anak cucu Asma'i. Maka berkata ia, dari mana kamu? Maka kataku, datang daripada tempat membaca kalamur Rahman. Maka berkata ia, adakah bagi Rahman itu kalam yang dapat dibaca orang akan dia? Maka jawabku, bahkan. Maka katanya, bacakan olehmu atas suatu daripadanya. Jadi pada satu kisah ini dijadikan sebagai contoh, Jadi pensabitan ataupun pentasihan kisah ini kita tidaklah menelusuri ke arah itu, bukan menelusuri ke arah mentasihkan kisah, tetapi untuk mengambil iktibar ataupun intipati daripadanya sebagai salah satu bentuk untuk kita belajar dan juga mengambil faedah daripada kisah ini. Jadi perbincangan di sini ialah seorang tokoh menemui seorang A'rabi, disebut sebagai Badui, orang kampung yang pada asasnya bukanlah berpelajaran secara formal, secara kukuh ilmunya, tetapi berasaskan kebanyakan ilmunya ataupun berasaskan kehidupannya, berasaskan banyak kepada pengalaman dalam kehidupan. Jadi apabila berlaku pertemuan ini, berlaku dialog, perbincangan di mana Badui tadi bertanya kepada tokoh ini ataupun imam ini tentang kalamullah yang disebut di sini. Apabila diperkenalkan diri, ditanya daripada mana datang, jawab Asma'i. Syekh Asma'i ini menyatakan dari tempat membaca kalam Ar-Rahman. Jadi Badui tadi tanya, adakah bagi Ar-Rahman, bagi Allah yang bersifat Rahman itu kalam, percakapan yang dibaca oleh orang, yang boleh dibaca oleh manusia? Maka dijawabkan bahawa ada kalamullah yang boleh dibaca oleh manusia. Maka diminta untuk membacakan kalam Allah itu, yakni baca Quran lah. Kalamullah itu ialah Al-Quran, membaca Al-Quran. Oleh kerana A'rabi tadi menunggang unta, berada di atas unta, maka kataku, kata Imam Asma'i, turun olehmu daripada unta kamu. Turun dulu daripada unta, kena berhenti dulu. Dan hendaklah membaikkan adab, kena ada adab untuk dengar bacaan Al-Quran. Maka lalu turun ia daripada untanya. Maka Badui tadi turun daripada untanya dan duduk ia. Kemudian duduk, sebab minta untuk beradab, untuk mendapatkan, untuk mendengar bacaan
Al-Quran. Jadi ini adalah satu adab yang ditunjukkan oleh para guru untuk menyampaikan wahyu lebih-lebih lagi, iaitu Al-Quran. Ada kelebihan, maka cara menuntut ilmunya dipertunjukkan ataupun diberi panduan. Nak belajar kena ada caranya, ada adabnya, ada tertibnya. Maka nak dengar Al-Quran kena duduk sebagai adab menghormati, dalam adab menghormati majlis antaranya. Banyak perkara yang berkait dengan adab. Jadi di sini kita lihat adab itu datang dahulu daripada ilmu. Ilmu belum disampaikan, tetapi adab telah pun diamalkan. Dibuat dulu, dipraktikkan dahulu adabnya bagi memperoleh ilmu. Jadi setelah Badui tadi turun dan duduk, maka aku bacakan, kata Imam Asma'i, aku bacakan surah Az-Zariyat hingga sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan di dalam bumi itu beberapa tanda yang menunjukkan wujud Allah, yang memberi yakin bagi orang yang mentauhidkan Dia. Di bumi ini banyak ayat, tanda-tanda, banyak dalil-dalil, banyak bukti-bukti yang menjadi tanda kekuasaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang nak, lil muqinin, bagi orang yang mahu yakin, bagi orang yang yakin untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dunia ini pelbagai tanda yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang yakin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mentauhidkannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, dan pada diri kamu itu pun ada dalil yang menunjukkan ada Tuhan yang memerintahkan kamu. Maka adakah tiada kamu lihat akan Dia? Wa fi anfusikum, pada diri kamu, pada diri kita, afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Memandang, pandang, perhati, tengok diri kita, maka kita akan capai kepada pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud dan juga esa. Itu asas kepada diri kita untuk mencari bukti. Jadi Al-Quran, ayat, dari sudut ayatnya, ayat al-matluwah, ayat yang dibaca, memperkenalkan kepada kita ayat al-kauniyah, ayat ataupun tanda-tanda daripada alam ini. Al-Quran, baca Quran, boleh kita berinteraksi dengan alam. Baca Quran, kita boleh faham dengan pemandangan kita pada kehidupan seharian kita, dalam persekitaran kita. Maka kita lihat yang lebih dekat dengan kita ialah diri kita sendiri, pada diri kita. Dan hal ini telah pun diselidik, diperhatikan ataupun dikaji oleh pelbagai pihak. Maka kelebihan-kelebihan yang ada pada diri manusia ini menunjukkan penciptanya Maha Agung. Jadi pada diri kita, kita lihat
keadaan-keadaan yang membuktikan, menunjukkan kewujudan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada diri kamu tidakkah kamu lihat, yakni hendaklah kamu ketahui akan dia, tahu akan diri kamu tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kita ini. Maka kata A'rabi, telah benar Rahman itu berfirman ia. Setelah dibacakan ayat tadi, Badui tadi mengakui benarlah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman itu. Maka tahi unta itu menunjukkan adanya unta. Al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'rah. Tahi unta menunjukkan ada unta. Itu cara pemikiran orang yang cara mudahlah. Mungkin bahasa kita cakap-cakap dalam majlis besar-besar, tiba-tiba keluar kalimah ini agaknya kurang sopan lah, kurang dari sudut adabnya. Tetapi pada penelitian kita, apabila kalangan Badui ini bercakap, maka kita akan dapati dia bercakap secara terus terang. Jadi dia kata tahi unta menunjukkan adanya unta. Maknanya ada bukti yang mengeluarkan tahi tadi ialah unta. Itu adalah pandangan pemerhatian dia, sebab dia hari-hari hidup dengan unta. Itu yang cara pendalilan yang mudah, berasaskan kepada pemerhatian. Dan bekas telapak kaki itu menunjukkan ada orang yang berjalan. Jadi kalau kita tengok ada kesan tapak kaki, kesan bekas tapak kaki di mana-mana tempat, maka kita pasti yakin bahawa ada orang yang melalui tempat itu. Jadi itu ya, itu. Dan pada pendalilan yang mudah kita tengok, kita lalu kat depan rumah, nampak kereta ada, pintu terbuka, maka kita kata dalam rumah tu ada tuannya. Itu ya, mudah untuk kita faham dan kita ambil kesimpulan. Kita buat kesimpulan mudah. Kita datang ke surau, kita tengok ada selipar, ini adalah orang dalamnya. Begitu. Secara mudah. Dan perkara itu mungkin pada kedudukan-kedudukan biasa tidaklah semestinya begitu. Tetapi umumnya kita melihat ada kaitan, ada bukti, ada yang dibuktikan. Jadi itu yang menjadi tilikan ataupun pandangan secara asas. Seterusnya ada maka langit itu ada buruj, tempat berjalan bulan dan bintang dan matahari. Dan bumi mempunyai jalan dan laut mempunyai ombak. Tiadakah menunjukkan atas Tuhan yang latif hingga akhir hikayat. Jadi ada pendalilan. Maknanya kalau kita tengok tadi secara ringkas dekat je, maka pada keadaan ini kita lihat langit. Langit. Tapi yang baca kitab lama ni agak payah sikit lah. Eja langit, lam alif, ta. Terkia-kia nak sebut langit tu. Maka keadaan di langit kita tengok bulan, bintang, matahari, peredarannya siang dan malam secara berterusan, bergilir siang dan malamnya, maka itu adalah tanda-tanda yang jauh lebih
luas lagi berkenaan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pandang kepada laut. Maka semuanya ini adalah menunjukkan Tuhan. Ada Tuhan, ada Allah yang mengatur mentadbirkannya. Yang disebut yang latif, yang maha halus, maha lembut dalam urusannya. Dan inilah hikayat yang dikemukakan hingga akhir hikayat. Hikayatnya panjang lagi, kisahnya panjang lagi, tetapi untuk mengambil petikannya, ada benda, ada yang menciptakan. Itu secara mudah. Wujudnya sesuatu, maka ada yang menciptakan. Tapi apabila kita mensabitkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita mempelajari sifat-sifatnya, maka Allah bersifat dengan qidam. Nanti jangan ada pula yang tanya, semua ni Allah ciptakan, jadi siapa pula cipta Allah? Itu soalan yang tidak mungkin berlaku pada orang yang berakal setelah dia mensabitkan sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala pada insya-Allah pada perbincangannya yang akan datang, pada perbincangan ini. Namun di peringkat ini secara pendalilan yang mudah, maka ada sesuatu, ada yang menciptakan, dan pencipta yang akhir sekali ialah Allah Subhanahu wa taala yang mula-mula menciptakan. Maka Allah tidak diciptakan, maka kita disabitkan zat Allah itu sebagai Tuhan. Jadi itu antara kita ambil dalil daripada kisah ini sebagai memudahkan ingatan, untuk kita ambil kisah sebagai memudahkan pendalilan. Dan tiadalah berhajat hamba sebutkan hingga tamam hikayat itu. Maka tak perlulah untuk disebutkan hikayat ini, kisah ni sampai tamam. Tamam apa? Sempurna, sehingga keseluruhannya. Kerana maksudnya hendak menyatakan dalil ijmali itu banyak orang mendapatkan dia. Jadi untuk beritahu bahawa dalil secara umum, dalil ijmali ini secara umumnya semua orang boleh sampai kepadanya. Semua orang boleh tahu. Tiada, tidak perlu untuk menilik teliti kepada hanya orang yang ada IQ-nya sekian-sekian baru boleh capai dalilnya. Tak ada tahap yang tertentu. Umum awam, orang awam sudah boleh memahaminya. Jadi maksudnya untuk menerangkan dalil ijmali, dalil secara umum itu banyak orang mendapatkan dia. Ramai orang boleh tahu, hingga segala awam al-muslimin pun dapat. Maknanya kebiasaan orang semuanya boleh faham, boleh mendapat kefahaman pada peringkat ini. Maka hasilnya bahawasanya fardu ain itu tiap-tiap seorang yang mukallaf itu mengetahui dalil ijmali, maka lepaslah ia. Maka lepaslah ia daripada taklid dan masuklah ia kepada tahqiq. Maka dalil ijmali itu dikatanya tanda ada Allah Ta'ala itu wujud alam atau alam ini. Tanda Allah itu wujud adalah wujudnya alam ini. Maka tiap-tiap ditanya daripada dalil satu-satu sifat daripada sifat 20 ini, maka dijawabnya alam ini atau makhluk ini dalilnya. Padahal lemah ia daripada mentakrirkan dalil dan lemah daripada menghuraikan syubhah. Ini yang sebabnya sifat 20 yang dipelajari di dalilnya baharu sekalian alam ini. Wujud pun dalilnya baharu sekalian alam ini. Qidam pun qidam baharu sekalian alam ini. Baqa baharu sekalian alam ini.
Jadi dulunya duk hafal-hafal, orang kata hafal perkara yang sama, lama-lama tak faham. Itu yang dulu orang kata macam tu. Tapi sebenarnya hafalan itu untuk peringkat permulaan untuk memperoleh maklumat yang lebih terperinci. Maka ini disebut dalil ijmali, dalil umum. Maka dengan 20 sifat, dalilnya satu saja, tetapi cara pentakriran, cara pengoperasian dalil, cara nak mengoperasikan dalil itu mungkin berbeza. Sifir kita ada, nak operasi sifir tadi secara penggunaannya untuk mendatangkan hujah. Jadi ini adalah perkara yang boleh sampai, ilmu ini boleh sampai kepada seluruh orang awam. Jadi semua yang dah tahu ini, maka lepaslah ia daripada taklid. Daripada taklid, hanya mengikut, jadi pak turut saja, tanpa apa-apa dalil. Maka dapatlah belajar secara dalilnya secara sedikit, dengan dalil ijmali pun sudah memadai. Jadi semua orang mukallaf yang tahu sifat Allah dan boleh tahu dalilnya, meskipun lemah, untuk menjalankan pendalilan, mentakrirkan dalil, mengoperasikan bagaimana nak dapat dalil itu, ataupun menafikan syubhah, menghurangkan syubhah, maka sudah memadai. Maka inilah yang disebutkan fardu ain. Yang belajar dan yang mengajar pun hendaklah menyampaikan bagi melepaskan tuntutan fardu kifayah yang menjadi fardu ain ke atasnya. Kalau dia seorang-seorang, maka jadi fardu ain dalam satu tempat. Tapi kalau ramai, maka fardu kifayah bagi yang ramai tadi, salah seorang buat sudah memadai. Jadi pada hukum yang pertama, iaitu fardu ain, untuk belajar dan mengajarkan pada tahap yang dinyatakan di sini. Dan seterusnya, hukum fardu kifayah pula dalam mengkaji ataupun mempelajari ilmu tauhid ini. Jadi pada kedudukan seterusnya yang lebih terperinci, maka tidak semua yang dapat menguasainya. Allah menetapkan bagi kedudukan masing-masing ada bahagiannya. Jadi pada yang asas ini semuanya wajib, dan kata pengarang dan kedua wajib kifayah. Ini yang selanjutnya, hukum yang selanjutnya. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu untuk kali ini. Jika ada yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, sama-sama memanfaatkan, mengusahakan untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam menuntut ilmu. Jadi segala kelemahan, kekurangan adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.